Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton cerita di mana seperti biasa kita kupaskan kisah di sebalik segala berita yang mungkin anda tonton sepanjang hari dan setiap hari dalam buletin-buletin kami di saluran 501 dan juga astroawani.com, dan sudah tentu banyak berita tertumpu sekarang ini kepada PRN Johor. Kita masih lagi belum mengetahui tarikh-tarikh penting berkaitan dengan PRN Johor ini. Kita masih lagi menunggu pengesahan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Tetapi apa pun ramanya sudah pun banyak dan sangat tebal, walaupun kita belum tahu lagi tarikh-tarikhnya. Dan apa yang penting di sebalik segala berita-berita berkenaan dengan strategi politik, agihan kerusi calon dan sebagainya, bagaimana kita ambil itu dan kita analisa untuk mengetahui apa strategi setiap parti politik setakat ini menuju ke PRN Johor, kerana dikatakan Johor ini adalah ibu segala PRN dan ia mungkin akan memberikan signal yang besar kepada PRU yang akan diadakan mungkin dalam tahun ini juga. Saya bersama dengan Profesor Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM. Prof, banyak yang kita boleh kupas berkenaan dengan pendirian dan strategi setiap parti kali ini, baik di pihak kerajaan maupun di pihak pembangkang. Tapi yang paling baru adalah mungkin pembangkang, Pakatan Harapan. Mereka membuat keputusan untuk PKR menggunakan logonya sendiri PKR dan DAP Amanah menggunakan logo Pakatan Harapan. Apa pendapat Prof berkenaan dengan keputusan ini, dan adakah Prof setuju dengan pendapat ramai pihak yang mengatakan ini adalah satu tanda yang agak membimbangkan yang menunjukkan mereka mungkin kurang bersolidariti dalam Pakatan Harapan itu kerana pakai logo berbeza? Ya, bagi saya penggunaan logo yang berbeza itu akan banyak menimbulkan kegelisahan dan juga keresahan dalam kalangan penyokong parti sendiri. Seolah-olah tidak ada keikhlasan kejujuran untuk mempertahankan satu logo, iaitu Pakatan Harapan. Tapi PKR mungkin mempunyai justifikasi kenapa mahu menggunakan logo sendiri. Barangkali selepas melakukan bedah siasat di Melaka, di Sarawak, mungkin mahu menguji penggunaan logo sendiri sama ada itu mampu untuk memulihkan semula imej dan juga sokongan ke atas mereka apabila gagal sepenuhnya di Melaka dan juga di Sarawak. Mungkin pengukuhan itu mahu dilakukan dengan pendekatan tersebut, tetapi saya rasakan ini merupakan satu pendekatan yang agak menakutkan kerana bila berada dalam satu korelasi parti gabungan besar, logo atau simbol itu memainkan peranan penting untuk menunjukkan wujudnya kesepaduan, kesepakatan, kemuafakatan dalam kalangan mereka. Mungkin sebenarnya ada calon menteri besar dalam kalangan PKR ataupun Pakatan Harapan. Logo manakah yang akan digunakan untuk diangkat mencerminkan inilah calon mereka. Jadi bagi saya yang penting di sini PKR jika sekiranya masih mahu menggunakan logo mereka perlu meyakinkan, memberikan kepercayaan semula. Kerana banyak telah dipersoalkan oleh pemimpin dalam gabungan sendiri mengapakah perlu dua logo, walaupun di Pilihan Raya Negeri Sabah kita pernah melihat Amanah dan juga DAP menggunakan logo warisan, tetapi suasana sekarang ini agak berbeza. Johor unik dari segi demografi, geografi, jika gagal untuk menggunakan ataupun menunjukkan wujudnya lambang perpaduan, maka itu boleh mempengaruhi gelagat penyokong, pengundi yang turut boleh memberikan kesan kepada aliran pengundian pada hari mengundi nanti, saya rasa. Ya, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan juga Presiden Amanah Mat Sabu mengatakan mereka nak pakai, iaitu DAP dan Amanah akan memakai logo Pakatan Harapan sebagai mencerminkan gabungan yang kokoh. Adakah ini memberikan bayangan bahawa sesiapa yang tidak memakai logo Pakatan Harapan tidak mencerminkan gabungan yang kokoh? Ya, bagi saya itu gambaran umum dan dalam kedudukan ini sudah pasti persepsinya sedemikian rupa. Bila DAP dan Amanah bersedia menggunakan logo tersebut, kenapakah PKR memilih untuk tidak? Bukankah ini masanya untuk memantapkan penggunaan logo sebelum ke Pilihan Raya Umum 15? Kita lihat bagaimana GPS di Sarawak berjaya menggunakan logo sendiri, tidak menggunakan logo Barisan Nasional. Dan itu dilakukan secara berfasa, secara berterusan untuk mempengaruhi imajinasi penyokong sendiri bahawa inilah logo yang perlu disokong. Jadi bagi saya, jika sekiranya ini berterusan, itu akan memberikan impak yang besar, seolah-olah wujudnya krisis identiti di dalam Pakatan Harapan. Mungkin kesannya cukup besar kerana kita telah melihat di Melaka dulu pun menampakkan tidak adanya integrasi dalam kalangan mereka menyoal beberapa keputusan, dan di sini sebelum penamaan calon sudah pun wujud kebimbangan
bahawa wujudnya keresahan di dalam Pakatan Harapan. Ya, Pengarah Komunikasi PKR Fahmi Fazil mengatakan bahawa isu logo ini sudah pun diselesaikan dengan baik. Jadi untuk kita berlaku adil, selain mungkin persepsi bahawa ada kurang solidariti yang menyebabkan mereka tidak memakai logo yang sama, adakah ada mungkin sebarang strategi politik yang sebenar di sebalik keputusan ini? Mungkin PKR mahu mengekalkan lambangnya, benderanya untuk mungkin memastikan penyokong-penyokong di Johor kenal dengan lambang itu dan akan mengundi mereka. Ada sebarang strategi politik yang solid ataupun tidak, Prof, di sebalik ini? Ya, saya rasakan itu strateginya. Mungkin selepas melihat impak dan kesan di Melaka dan juga Sarawak, mungkin merasakan bahawa mereka perlu kekalkan sokongan pengundi Melayu melalui penggunaan logo tersebut. Mungkin merasakan mereka mahu juga dilihat boleh memulihkan semula sokongan pengundi Melayu dan seterusnya membantu Pakatan Harapan. Tetapi waktu yang sama, ada juga mungkin akan menyoal, adakah ini caranya untuk mengasingkan diri daripada DAP ataupun amanah. Jadi wujud dilema ataupun polemik di sini. Walaupun strategi itu barangkali bertujuan untuk memulihkan sokongan dalam kalangan pengundi sendiri, tapi apakah PKR hanya mahu bergantung kepada penyokong sendiri, tidak mahu mendekati pengundi atas pagar ataupun yang telah melakukan protes dalam pilihan raya umum 2018. Bermakna mereka harus menggembleng dan memastikan bahawa strategi itu adalah strategi yang rasional, strategi yang mampu bukan saja mendekati penyokong PKR, tetapi juga penyokong Pakatan Harapan yang lain dan khususnya yang atas pagar. Saya percaya dengan penurunan kadar yang akan keluar mengundi dijangka sedemikian rupa, impaknya besar jika masih lagi tidak mampu menampakkan kolaboratif ataupun kerjasama serta solidariti dalam kalangan mereka. Strategi ini barangkali elok untuk PKR jika pertembungannya ada dalam sesama mereka. Tapi kita harus melihat pilihan raya negeri Johor ini adalah penentu kepada pelbagai isu. Apakah di sini berlakunya pembersihan politik? Apakah di sininya berlakunya penyusuhan politik? Apakah ini juga akan menjadi penentu kepada pihak di 15? Maka strategi yang benar-benar efektif, strategi yang ampuh, mantap perlu dipikirkan oleh PKR supaya tidak memberikan impak kepada Pakatan Harapan. Ya, adakah Prof setuju dengan pendapat itu bahawa PRN Johor, ada satu penganalisis sebelum ini pun menyifatkan PRN Johor ini sebagai ibu kepada segala PRN, mungkin lebih besar daripada semua PRN sebelum ini. Bukan nak mengatakan bahawa negeri-negeri lain itu kurang penting, tetapi signifikan PRN Johor ini mungkin melebihi PRN di Melaka, di Sabah, di Sarawak dan sebagainya. Mengapa? Adakah Prof setuju? Mengapa? Dan adakah PRN Johor ini setakat ini yang paling dekat akan menggambarkan sentimen pengundi di peringkat kebangsaan apabila kita adakan PRU nanti? Bagi saya, setiap kali pilihan raya kecil, pilihan raya umum, pilihan raya negeri wujud, kita katakan ibu untuk segala pilihan raya. Saya setuju setakat satu tahap bahawa pilihan raya ini signifikan, penting untuk menunjukkan gelagat pola pengundian dalam kalangan pengundi. Benar. Ini akan menjadi pertembungan yang sengit, yang dahsyat kerana ia melibatkan pertembungan antara personaliti. Saya percaya tujuan kenapa pilihan raya ini diadakan adalah untuk melakukan pembersihan politik dalam gabungan yang mungkin dianggap wujud secara tidak rasmi bagi setengah pihak. Maka ini dirasakan di Johor itulah mahu dipastikan mampu untuk menghakis sokongan kepada sesuatu parti politik. Dan jika itu berjaya dilakukan, barangkali akan wujud desakan secara berterusan supaya pilihan raya umum diawalkan. Dan saya percaya ini juga akan menjadi penentu kepada tarikh pilihan raya umum jika sekiranya apa yang direncanakan, diatur, disusun itu mengikut apa yang mahu dilihat sebagai hasil akhir. Tapi kita juga harus melihat bahawa Johor ini unik kerana di sinilah kubu kuat UMNO. Dan dalam politik, mereka tidak melihat kepada isu sampingan tetapi masa yang dipilih ini dirasakan sesuai untuk mendapatkan semula mandat yang lebih besar dan itu akan jadikan sebagai indikator untuk bergerak ke pilihan raya umum 15. Dan di sini juga saya percaya ada usaha untuk melakukan pembunuhan selektif secara berterusan ke atas individu tertentu supaya itu akan membantu mengurus persepsi yang direncanakan oleh setengah parti. Maka pertembungan antara personaliti ini akan menjadi dahsyat. Ya, balik pada topik strategi politik, Prof. Tadi kita bincang berkenaan dengan PH.
Dan mungkin tanda tanya terbesar bukan sahaja untuk PRN ini tapi banyak PRN sebelum ini adalah PAS. Kerana PAS dilihat masih lagi belum ada di sini maupun di sana. Mereka sudah menyuarakan tak setuju bubar DUN tapi masih sedia bekerjasama dengan UMNO yang mengambil keputusan untuk membubarkan DUN Barisan Nasional. Mereka secara teknikalnya sebahagian daripada coalition ataupun Perikatan Nasional. Di manakah PAS berdiri sekarang ini sebenarnya dan di manakah patut ia berdiri dalam PRN Johor kali ini mengambil kira kekuatan dan kelemahannya di negeri itu? PAS sudah mendaftar secara resmi di bawah Perikatan Nasional. Mahu tak mahu hakikatnya mereka akan bersama dengan Perikatan Nasional. Itu jelas. Malahan kenyataan pengurusi Perikatan Nasional bahawa pengagihan kursi akan dilakukan di antara Bersatu, PAS dan juga Gerakan telah memberikan indikator bahawa PAS bersama dengan Perikatan Nasional. Dan bila PAS memilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional, tidak mungkin UMNO mahu menerima keputusan itu. UMNO bersedia untuk bergerak solo, UMNO bersedia untuk bekerjasama dengan PAS sahaja. Dan jika sekiranya PAS masih bertegas mahu bersama dengan Bersatu, saya rasa muafakat nasional itu sudah berada seperti ungkapan telur di ujung tanduk, hidup segan mati tak mahu. Itu seolah-olah masing-masing takut untuk menyatakan bahawa tidak ada kerjasama politik. Malahan hari ini kita lihat bagaimana Tuk Guru Hadi menyatakan rasa duka citanya ke atas apa yang sedang berlaku, seolah-olah wujud politik ugutan, ancaman sesama mereka, dan itu sebenarnya kurang sihat kepada hubungan PAS dan UMNO. Jadi bagi saya, PAS sudah memilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional, walhal jika memilih untuk bersama dengan Muafakat Nasional, keputusan yang lebih besar, yang lebih menarik, yang akan menyebelahi kedua-duanya boleh kita lihat dengan mudah di PRN Johor. Ya, Prof. Kita ada sikit saja masa lagi. Secara ringkasnya, bagaimana perlu dengan Bersatu? Ada yang mengatakan bahawa Bersatu antara parti yang mungkin paling in trouble dalam PRN Johor kali ini, tidak ada kekuatan yang nyata, ada gergasi UMNO di sebelah sini dan PH di sebelah sana, PAS juga masih tidak menentu. Adakah Prof setuju dengan kenyataan sesetengah pihak bahawa Bersatu ini tidak akan membawa ancaman yang besar di Johor dan mungkin akan menyaksikan kekalahan yang agak signifikan di Johor? Ya, berdasarkan kepada guna tenaga logistik sentral, ia menyebelahi Barisan Nasional dan sudah pasti Bersatu masih lagi sukar untuk menyaingi kedudukan tersebut. Barangkali apa yang akan dilakukan oleh Bersatu adalah sebagaimana yang telah kita lihat di Melaka, mungkin akan mendapat aliran sokongan pengundi Melayu yang telah menyokong PTR dan juga PH ke arah mereka, tetapi itu tidak cukup untuk bersaing dengan Barisan Nasional. Bagi saya, pilihan raya negeri Johor ini sebenarnya adalah untuk memastikan Bersatu dan juga pemimpin utama mereka supaya bila bergerak ke PRU ke-15 ia akan menampakkan seolah-olah Bersatu tidak mampu memberikan saingan kepada parti-parti lain. Dalam konteks ini juga kita lihat Bersatu dengan 11 kursi. Kursi itulah yang sedang dicari oleh pihak lawan untuk memastikan mandat yang lebih besar boleh diperolehi oleh mereka. Bersatu sudah perlu mengubah strategi, meletakkan calon yang lebih baik. Barangkali akan ada sokongan sedikit daripada simpati dalam kalangan Johor ke atas kedudukan mereka, tetapi saya masih menyatakan bahawa persaingan di antara Bersatu dengan parti biasa yang lain berada dalam jurang yang agak besar sekarang. Ya. Baik, terima kasih Profesor Sivamurugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia. Cerita belum tidak seketika, kita kembali selepas ini.